Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya dapat kita teruskan siri tazkirah kita di bawah tajuk motivasi iman. InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk sebab-sebab untuk mendapat hidayah dan istiqamah. Asbabul hidayati wal istiqamah. InsyaAllah para jemaah boleh tadabbur ayat surah Al-An'am ayat 125. Yang ada mushaf boleh buka surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Surah Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Sesiapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak beri hidayah, petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, nescaya Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Bagi orang yang bukan Islam, dia akan terbuka hati dia nak masuk Islam. Bagi orang yang sudah memeluk agama Islam ataupun lahir dalam agama Islam, mereka akan bergembira untuk melaksanakan syariat Islam. Tapi na'udzubillah, sebaliknya pula, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yassa'adu fis sama'. Dan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kesesatan, na'udzubillah, mana saya Allah Ta'ala menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Maknanya dada dia sempit, tak boleh terima Islam. Dia boleh terima semua agama lain, tapi kecuali Islam tak boleh masuk. Ataupun dia boleh terima semua benda-benda lain, kecuali ajaran Islam tak boleh terima, walaupun dia ni anak orang Islam. Wal'iyazubillah. Allah gambarkan sempitnya dada, ka'annama yassa'adu fis sama', seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Mana orang yang naik tinggi ke angkasa tak cukup oksigen, maka orang ni tak boleh hidup. Inilah gambaran Allah Ta'ala buat dalam Al-Quran supaya kita berfikir bagaimana orang yang sempit dada dia, cakap je Islam macam-macam hari, pening kepala, tak boleh terima keadaan. Ini semua gambaran yang Allah Ta'ala letak supaya kita nampak, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, inilah di antara ciri-ciri
apabila Allah Subhanahu wa taala nak beri kebaikan kepada hamba, maka diberinya lorong kebaikan. Apabila Allah SWT tidak pilih hamba ini menjadi baik, maka itulah keadaan dia. Timbul soalan, macam mana kita nak tahu Allah pilih kita ni jadi baik tak jadi baik? Walaupun telah ditulis waktu seorang berada dalam perut, dalam kandungan ibu dia, ketika 40 hari berlalu, malaikat datang, malaikat tulis umur dia, ajal dia, rezeki dia, syaqiyun am sa'id, orang ni orang celaka atau orang bahagia, telah tertulis. Maka kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kita tidak tahu. Mana kita tahu apa yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali perkara itu telah berlaku, kan? Bila peristiwa itu telah berlaku, baru kita, oh, ini yang ditulis oleh Allah Ta'ala untuk saya. Karena itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ilmu Allah Azza wa Jalla itu meliputi semua perkara, yang besar dan yang kecil. Satu golongan yang sesat, nama dia golongan al-falasifah, mereka beriktikad bahawa Allah Ta'ala tak tahu yang juz'iyat, dia tahu yang besar je, yang kecil-kecil ni tak tahu kecuali setelah berlaku. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itu kepahaman yang salah. Maka tugas kita, apabila sahabat bertanya Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, kalau macam tu, afala nattakil, kita tunggu je lah ketentuan Allah Azza wa Jalla, tak perlu buat ibadat. Kalau Tuhan nak bagi pahala syurga, syurga je kita. Kalau Tuhan nak bagi neraka, wal'iyazubillah, neraka juga, walaupun kita jadi orang baik. Nabi kata, la, tak mungkin kamu bersifat demikian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tanda tuan-tuan, fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang akan dipermudahkan jalan mana yang Tuhan nak bagi. Maka menjadi kewajipan kepada kita, para jemaah sekalian, mencari asbab al-hidayah, mencari sebab-sebab untuk kita mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla, dan juga mencari bagaimana pedoman supaya kita beristiqamah di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setiap orang yang nak kepada satu perkara, dia perlu pada perancangan. Kita nak buat bangunan, kita ada plan bangunan. Kita nak pergi mana-mana tempat, kita ada plan, kita punya travel berapa hari bulan, mana tempat nak pergi, berapa kawan, berapa bajet. Demikianlah bagi orang yang nak menyelamatkan dirinya, nak sampai ke syurga, ada plan yang tertentu yang kita kena lakukan. Bagi orang yang nak jauh daripada neraka juga, ada cara yang tersendiri. Jadi insya-Allah dalam perbincangan motivasi ringkas kita ini, ana akan sebut di sini ada beberapa program yang telah disebut oleh para alim ulama kita, para pendakwah kita, untuk mencari hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, iaitulah sa'atus sadr. Kita luaskan dada kita dan kita tenangkan hati kita untuk Islam dan ajaran Islam. Kalau bincang tentang Islam, semangat selalu kita. Ada ya kelas-kelas pengajian yang masjid kita ni atur jadual dia, ditawarkan, kitalah di antara orang yang akan mendaftarkan diri menghadirinya. Sebab apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, Ibnu Abbas kata apa? Yus'u qalbu. Allah Ta'ala perluaskan hati dia lit tauhid wal imani bihi wal amali bihi. Maknanya peluah dada tu maksudnya Allah Ta'ala buka hati kita, buka dada kita untuk tauhid pada Allah Azza wa Jalla.
Kita bertauhid, kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itulah isu Allah Ta'ala buka dada ini untuk tauhid. Apabila kita dengar, tengok kepada pergerakan dakwah sahabat-sahabat kita kepada non-muslim, dia kata berbeza-beza orang. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang sekali dia dengar tentang Islam, wassa'allahu qadrahu, Allah buka dada dia, terus masuk Islam. Ada orang yang dengar berkali-kali, berminat dengan Islam, tak masuk Islam juga. Ada seorang kawan saya itu, dia kata 8 tahun dia duduk tunggu masuk Islam. Akhir sekali, alhamdulillah, sebelum dia mati, Allah Ta'ala takdirkan dia mengucap syahadah. Maknanya tempoh kita tak tahu. Bila masa Allah nak beri, nak buka hati dia, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Tapi sebagai manusia yang mencari hidayah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang itu dipermudahkan dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka kita kena usaha, kena berusaha dan kena berusaha. Maka di antara lagi dalam asar, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul mu'minin akyas, manakah orang yang cerdik di kalangan orang mukmin? Siapa orang cerdik? Katanya aktsaruhum zikran lil maut, orang yang banyak mengingati mati, wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dada, dan dia di antara orang yang banyak buat persiapan ketika untuk menghadapi saat kematian. Menghadapi saat kematian, itulah yang disebut oleh para ulama bahawa kita sekarang ni dua benda yang kita kena buat. Yang pertama, ingat mati. Yang kedua, buat persiapan. Dulu Anas pernah tanya soalan, mungkin para jemaah masih ingat, beza di antara ingat mati dengan takut mati. Nah, semua kita ni takut mati, tapi ingat ke mati dia panggil on off. Waktu ceramah lagu ni, oh ingat ke mati, lemah selalu. Lepas pada ni pula lupa pula, lara pula kita berjalan sana sini. Kita mengatakan ingat ke mati ni sentiasa dalam hati supaya kita ingat. Itulah di antara kata di para ulama tafsir ketika menafsir ayat ini. Orang tanya, kaifa yashrah sadrahu, bagaimana Allah Ta'ala perluaskan dada dia nak terima? Maka katanya, nurun yuqdhafu fih fayansharihu lahu wa yanfasakh. Allah Ta'ala campakkan cahaya dalam hati dia, maka hati dia menjadi luas, dada dia jadi lapang. Kemudian orang tanya lagi, apakah tanda-tandanya? Ingat tuan-tuan, apakah tanda-tanda seorang hamba Allah Ta'ala ini Allah cerahkan dada dia untuk Islam? Jawab dia, ada 3 tanda. Yang pertama, al-inabah ila daril khulud. Al-inabah ila daril khulud maknanya kita kembali untuk membuat persiapan untuk pergi kepada negeri yang kekal. Apa dia negeri yang kekal? Iaitu akhirat. Karena itu para pendakwah mengatakan dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kalau kita kata tempat tinggal, ialah kita akan tinggallah di sini selagi Allah Ta'ala pinjamkan nyawa untuk kita. Tapi asalnya dia tempat meninggal. Karena itu apabila kita kumpul dunia ni banyak, maka dia ada duanya, sama ada dia tinggal kita atau kita tinggal dia. Bagaimana kita nak jadikan harta benda kita, barang-barang yang kita sayang ini menjadi milik kita sepanjang masa, sepanjang ilal abad? Maka di situ telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan cara kita infak fi sabilillah, kita gunakan dia pada jalan Allah, maka harta itu akan bersama dengan kita di akhirat nanti insya-Allah. Inilah para jemaah sekalian, miftah, kunci hidayah. Kunci hidayah itu di mana? Duduk di tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Orang ni boleh bersyahadah, orang ni boleh bertauhid, bermakna dia telah ada kunci. Ada setengah orang ni Masya Allah tabarakallah, dia bersyahadah, kemudian dia beriltizam, beramal dengan agama yang dia pegang, kita kata itu nombor 1. Ada orang yang setakat boleh bersyahadah dulu, baru nak belajar Islam
peringkat demi peringkat, kita kata ini juga yang terbaik. Ada orang yang sekadar bersyahadah kemudian hanyut entah ke mana, dapat apa yang dia nak dalam dunia ini. Dia masuk Islam kerana nak kahwin, masuk Islam kerana itu ini. Maka ini kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa dia berhijrah untuk Allah dengan Rasul, dapat. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa dia hijrah kerana dunia atau kerana perempuan nak kahwin, dia dapat. Tetapi kalau dia bersyahadah dengan ikhlas, waktu dia bersyahadah kita kata insya-Allah dia mempunyai kunci yang akan boleh melepaskannya daripada azab neraka yang berterusan. Karena itulah para jemaah sekalian, kita mesti berusaha untuk meluaskan dada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, friend-friend kita, orang-orang yang bukan Islam, biar dia boleh mengucap 2 kelima syahadah. Biar dia boleh mengucap 2 kelima syahadah, kemudian kita beri kepada mereka kepahaman tentang Islam, supaya mereka tahu apa agama yang mereka anut ini ada peraturan-peraturan sendiri, insya-Allah. Jadi alhamdulillah setengah sahabat-sahabat kita ni berdakwah single ya. Tak ada satu kumpulan yang besar-besar, tapi kita tengok senarai dia, masya-Allah. Hari ini setelah masuk Islam bersyahadah seorang lagi yang ke-800. Sudah 800 orang. Kan? Alhamdulillah. Maka sebaliknya, tanda-tanda orang yang Allah SWT nak buka dada dia tadi, yang pertama sekali dia buat isti'inabah ila, kembali kepada Allah Ta'ala. Tanda yang kedua, at-tajafi an daril ghurur, jauhkan diri daripada tipu daya dunia. Saya ni ustaz harta banyak, tapi semua projek-projek kita melalui jalan yang halal, kita kata alhamdulillah nikmat. Tapi saya ni berapa projek banyak, duit banyak, tapi melalui sumber haram, lah kita tinggalkan. At-tajafi, jauhkan diri daripada benda-benda haram. Yang ketiga, tanda yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il maut. Bersedia untuk menghadapi mati sebelum jumpa mati. Jangan bila mati barulah rabbirji'un, ya Allah hantar balik saya ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, mungkin aku boleh jadi aku nak buat balik dah ibadat-ibadat yang aku tinggal dulu. Kita mengatakan hayhat, tak mungkin lagi nak balik semula ke dunia setelah kita keluar daripada alam dunia ini. Jadi para jemaah sekalian, tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala tak nak beri hidayah, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan dada dia sempit. Haraja itu makna apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tanya seorang badui, orang kampung, apa dia al-harajah? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dayyiqan haraja, sempit yang sangat berliku. Haraja, sempit tu tahu dah. Kata di badui ni, tengok tafsir bahasa Arab ni melalui orang badui, dia tahu bahasa dia. Dia kata apa? Ya Umar, kalau kamu ada pokok syajarah, pokok ni dilingkungi oleh pokok-pokok yang lain, dengan durinya, dengan apanya, tak akan sampai ke pokok ini pengembala kambing semua, lembu, unta tak sampai. Maka itulah yang dikatakan dayyiqan haraja, sempit, yang berliku, yang berpagar, dan macam-macam lagi. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kadzalika qalbul munafiq. Umar kata itulah hati munafik, wal iyaz billah. Hati orang munafik macam itulah, la yasilu iha syai'un minal khair, tak akan sampai ke dalam hati dia satu pun daripada kebaikan yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Wal iyaz billah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kumpulan yang kedua, yang hatinya dayyiqan haraja. Maka di antara amalan-amalan yang perlu kita buat, para jemaah sekalian, buatlah segala perkara. Lakukan yang pertama sekali tauhid, kemudian kita beribadat kepada Allah SWT dengan ibadat-ibadat yang banyak.
insya-Allah taala kita terkawal hidup kita daripada dikawal oleh syaitan. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin." Coba kita ambil muhasabah hadis ini. Tidak ada seorang yang berkumpul dalam satu kampung 3 orang. Satu taman perumahan zaman kita gini. Kampung-kampung ni duduk di kampung. Tak. Kita duduk di taman perumahan. Ada 3 orang situ. La tuqamu fihimus salah. Tidak didirikan salat berjamaah di kawasan itu. Illa stahwaza alaihimus syaitan. Nascaya kampung itu telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dzibul qasiyah. Masya Allah. Maka Nabi kata, kalau kamu jamaah, mana hidupkan jamaah. Mana dalam surau komiti kita ni kena ada surau, ada masjid buat. Setengah orang ni kata nak buat surau mudah, nak buat masjid pun mudah, tapi nak ihya imarah masjid susah. Betul tak? Sampai satu masjid surau kampung 5-6 orang, paksa kena cari imam. Sebab masing-masing sibuk belaka, siapa yang nak tunggu. Kita kata ini hujah-hujah yang tidak baik. Hujah yang baiknya kita kena sentiasa positif, supaya nampak dalam syiar, dalam masyarakat kita tu ada syiarnya sendiri. Hadis lagi Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam syai'an afdala minas salah." Tidak ada mana-mana amalan anak Adam itu lebih baik daripada solat. Jaga. Saya solat je. Apa lagi kebaikan yang boleh saya buat? Wa islahu zatal bain. Yang kedua, mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Dalam family kita, dalam keluarga kita, ada orang-orang yang nampak tak ngam, kata orang sekarang. Tak baik. Kita sebagai orang tua dalam keluarga ataupun orang yang ada boleh bercakap, maka kita damaikan di antara keluarga. Ini di antara usaha yang cukup besar, terutama sekali di zaman kita ini, zaman-zaman fitnah tidak terkawal. Maka saya mengatakan kitalah kena mengawal diri kita. Nak kawal fitnah tak boleh. Berbagai-bagai akta digubal, akta penyiaran, akta media, akta tu tak jadi belaka. Akta yang betul-betul, iaitulah apabila kita mengingati dosa dan pahala. Aku nak buat ni dosa ke tidak? Berpahala ke tidak? Paling kurang darjat, sia-sia saja. Tak ada dosa, tak ada pahala. Dia panggil harus. Itu bolehlah kita fikir. Tapi kalau tiba dengan dosa dengan pahala, jangan sekali-kali. Yang ketiga, khuluqun hasan, mempunyai akhlak yang mulia. Di 3 perkara ni jangan lupa: salat, mendamaikan orang, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka ini di antara amalan-amalan yang nampak Allah Ta'ala cerahkan dada kita. Kita berpindah kepada sebab yang kedua, asbabul hidayah wa taufiq. Sebab-sebab hidayah dan taufik ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Istidamatu zikrillah, sentiasa berzikir. Sentiasa berzikir. Sebab apa para jemaah sekalian? Zikir ni diminta kita sentiasa ada. Para ulama yang mengkaji kelebihan zikir, banyaklah kitab-kitab. Di antara kitab yang baik untuk kita baca, kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi besar. Dari sudut amali, nak beramalnya, sebuah kitab kecil yang saya usahakan terjemahannya, nama dia Perisai Muslim. Abli yang tu. Perisai Muslim ni boleh letak dalam poket ya tuan-tuan. Nak bawa ke mana-mana. Aku nak hafal doa tak ingat dah. Siapa waktu mana nak ni? Buka tengok. Oh. Waktu nak makan, sudah makan apa nak baca. Waktu kita pergi ziarah orang sakit, apa yang kita nak baca. Ketika masuk rumah, apa nak baca. Ketika, Masya Allah, tabarakallah, buku ni manhaji, sistematik. Daripada awal pagi sampai ke tidur, ada semua bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma kadang-kadang kita jangan terlebih
terlebih hajar, terlebih sunnah ni susah juga. Semalam ada kawan saya, dia post, dia kata ada saya tengok, dia tengok orang ni terlebih sangat belajar doa, sampai kalau kucing dia bangun tidur pun dia ajar suruh baca doa. Kucing nak makan pun baca doa makan. Kita kata ni lebih sangat, kita doa untuk kita ya, kucing tu ikut dia lah. Nah, kita bagi makan je. Ida istidamatu zikrillah, kesimpulan yang dibuat oleh ulama, dia kata apa? Az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samaki. Menarik kata-kata Arab. Zikir untuk hati manusia, untuk jiwa manusia, untuk roh manusia, seperti air untuk ikan. Ikan boleh hidup tak tanpa air? Ikan plastik hidup lah, yang kita main perhiasan letak dalam almari. Tapi kalau ikan hidup sungguh, tak akan hidup dia. Sama juga hati manusia tak akan hidup biduni zikrillah, tanpa berzikir mengingati Allah Azza wa Jalla. Sentiasa zikir. Zikir jangan cari yang pelik-pelik. Zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memadai. Ana selalu bagi ijazah, ajar kepada para jemaah, zikir 4 kalimah yang kita ingat tu. Kan? Apa dia zikir 4 kalimah? Ulang balik, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah? So tanyalah mana-mana pun, orang tua ke orang muda ke, hak tengah mengantuk dalam kuliah pun, kalau tanya dia, zikir ni ingat? Ingat dah. Soalan yang kedua tu yang menyakitkan telinga. Yang tak ingatnya apa tuan-tuan? Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir. Masya Allah, tabarakallah. Hai, dia kata sedap ustaz, mari jauh-jauh, mari tuduh orang masjid ni tak zikir. Saya kata saya tak tuduh, saya tanya. Tuan-tuan sendiri boleh senaraikan hari ni, daripada 24 jam yang berlalu semalam, berapa kali lidah kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar? Berapa kali? Tengok-tengok dalam senarai, ada 200 kali. Nikmat. 100 kali alhamdulillah. Takut 5 kali pun tak ada. Na'udzubillah. Kemana kita pergi 24 jam? Bagaimana kita nak mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla kalau lidah ini tidak basah menyebut nama Allah? Maka Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan berzikir hati tenang. Tapi zikir yang maksur. Tapi kalau zikir yang pelik-pelik, yang melompat pun ada zikir, berdepik sampai 3 km boleh dengar, kita mengatakan itu zikir yang tidak maksud, bukan tenang hati. Itu apa ketenangan kita pun tak tahu. Berzikir berpusing-pusing, tak. Ambil yang maksud yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir yang paling simple, tengok para jemaah sekalian, zikir wasiat Nabi Ibrahim kepada kita. Nak ke tak nak? Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, naik ke langit, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Ibrahim kata, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Dengar tuan-tuan, ya Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatmu. Ibrahim ki salam kepada kita. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah. Beritahu kepada mereka, syurga itu buminya subur, tapi azbatul ma, airnya bersih. Wa annaha qi'an, tapi kosong. Allah Ta'ala beri tanah kosong. Wa anna ghirasaha, landscape dia, tanaman dia, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis ni rawahu Tirmizi. Jadi kata di para ulama, kita tengoklah esok insya-Allah taala, apabila kita berkumpul di syurga, kita boleh tengok. Pergi tengok ziarah kawan kita ni, masya Allah, pokok dia luar banyak, dia punya landscape dia cantik, mana orang ni banyak zikir. Yang lain tu kosong ya. Nampaklah atas dunia dia tak apa hebat. Allahu akbar, ini yang kita takut. Dan di antara zikir yang kita dianjurkan, iaitulah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat tadi riwayat Tirmizi, hadis selawat ini
Kata Nabi SAW, man zukirtu indahu faqati as-salah alayya khati'a tariqal jannah. Siapa dia disebut nama aku, nama Nabi SAW, orang ni terlupa nak selawat, maka dia juga akan terlupa jalan ke syurga, wal'iyazubillah. Hadis ini riwayat oleh At-Tabarani dengan sanad yang baik. Para jemaah sekalian, itulah yang kedua. Kita berpindah kepada yang ketiga. Yang ketiga, asbabul hidayah tilawatu kitabillah, baca Quran bitadabburin wa tama'unin wa khusyuk. Ada syarat dia, bukan baca saja boleh pahala 1 huruf 10, tapi untuk menjadi kesan di dalam jiwa, berbekas dalam hati, iaitulah baca Quran dengan tadabbur, dengan kita perhatikan makna dia. Alhamdulillah hari ini macam-macam tafsir sudah ada. Tafsir perkata pun ada, tafsir warna-warni pun ada, macam-macam tafsir. Waktu anak kumpul kitab-kitab untuk perpustakaan di pondok saya, kadang-kadang kita ajaib orang yang zaman sekarang, dia boleh kumpul tafsir wa tadabbur ayat bi hadisin sahih sampai 30 jilid, ada yang 40 jilid. Kita kata Masya Allah, afna umrahu fi kitabillah. Penulis ini telah menghabiskan umurnya untuk berkhidmat, mengorek, menggali kitab Allah Azza wa Jalla. Kita yang tak boleh korek, tak boleh gali, kita baca apa yang telah dikorek oleh orang. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini macam-macam mana tengok seminar-seminar yang dianjur oleh sahabat-sahabat kita, pendakwah-pendakwah kita ni, majlis tadabbur Quran. Di masjid kita ni pun ada buat. Jadi kita ikuti sentiasa. Tak sempat, kita banyak kerja, banyak masalah. Kita ada alam maya yang boleh membantu kita. Awak duduk di mana atas dunia ni? Boleh je duduk. Orang travel duduk atas kapal terbang 10-12 jam perjalanan, Masya Allah, 12 jam perjalanan kita boleh habiskan 4 siri kuliah tadabbur Quran. Siap, download siap-siap, masuk dalam handphone kita, masuk dalam alat kita, dengar aja cerita. Sambil-sambil kita duduk, nak buat apa dah, nak pergi mana sini, tak boleh pergi, boleh kita dengar siap-siap. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil tadabbur Al-Quran. Baca Quran satu, tadabbur Quran itu satu ilmu khas. Sebab bila kita kata tadabbur Quran, orang yang dengar Quran takhsyair, akan gemetar hati dia, bulu roma dia akan meremang naik. Sebab itulah sentuhan kalamu Rabbil Alamin. Kata di para ulama mengatakan, ulama tadabbur, kalau kamu nak bercakap dengan Allah, kamu baca Quran. Kalau kamu nak dengar Allah bercakap dengan kamu, kamu dengar Quran. Dua-dua kita dapat. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak bercakap dengan Allah Ta'ala, kita baca Quran. Kita nak dengar Allah Ta'ala bercakap dengan kita dengar Al-Quran. Yang keempat, di antara asbabul hidayah, iaitulah at-tafakkur fi makhluqatillah. Tafakkur, kita berfikir kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Fikir. Wan nazar fi malakutis sama, tengok kepada kejadian langit dengan bumi. Pasal itulah kita ada dua ilmu yang tak habis-habis. Ilmu langit orang panggil astronomi, ilmu-ilmu yang mengkaji falak, yang mengkaji angkasa, angkasawan. Kalau mereka ni beriman, lagi mantap iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia tengok satu bintang saja? Baru ni pengkaji falak bagi tahu saya, dia kata, Ustaz, kalau kita nak pergi ke planet Marikh je, daripada bumi ni ke Marikh, perjalanan kita dengan kapal angkasa 2 tahun pergi, 2 tahun balik. Jaraknya jauh, besar. Kita mari pula ahli geologi yang duk kaji bumi, berapa tak ada dalam muka bumi ni, Masya Allah. Tapi yang kita tahu dalam buminya, duk cari minyak, cari logam. Kita tidak cari tuan segala makhluk ini, yang telah menjadi rebutan kepada ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli dunia. Kita mengatakan itu semua ilmu memerhatikan kepada kejadian makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak tak pergi jauh, kita pergi tengok je. Di antara hayawan yang Allah Ta'ala suruh tengok, iaitulah unta.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak tengok ke kepada unta bagaimana dia dijadikan? Ulama tadabbur kata, satu ayat ni saja ahli-ahli pengkaji satu hari pagi sampai malam duduk tak habis-habis nak kaji tentang unta. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua dipanggil tambihat. Kamu kaji makhluk Allah Ta'ala ini untuk kamu mengetahui besarnya Al-Khaliq. Karena itulah larangan keras seorang hamba Allah Ta'ala ini mengkaji tentang zat Allah Ta'ala. Tak mampu kita nak kaji. Nak kaji makhluk Allah Ta'ala pun tak habis masa. Tak? Orang duduk di angkasa berapa lama, orang duduk dalam bumi berapa banyak, orang yang kaji atas bumi pula berapa banyak, kaji pengkaji hayawan-hayawan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau makhluk kamu tak mampu nak kaji, bagaimana kamu nak kaji zatul khaliq? Lagi tak mungkin. Maka Allah Ta'ala tak benarkan kita kaji tentang zat dia, tapi kita kena kaji tentang makhluk-makhluk Allah. Dan untuk mengenali Allah Azza wa Jalla, kita kena mengenali sifat Allah Ta'ala, mengenali nama-nama Allah. Itu boleh. Nak kaji zat Allah tak mungkin. Kerana itu Allah Ta'ala sekat awal-awal lagi. Setiap perbincangan kita tentang Allah Azza wa Jalla, kita kena baca sekali dengan ayat laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang seumpama, yang setara dengan Allah Ta'ala. Dia saja yang maha berkuasa, maha mengetahui. Wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Masya Allah, tabarakallah. Di antara ayat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya tengok, tuan-tuan tanda surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ni, kenapa kamu tak kaji? Masya Allah. Kalau kita kaji kita sendiri pun pelik juga. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa ni satu malam tak habis? Sebab yang kelima, asbabul hidayah, rufqatus salihin al-akhyar wa ikhtiyarul aqran. Sebab yang kelima iaitulah memilih kawan-kawan yang kita nak berkawan. Bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Mereka ini insya-Allah, kalau kita lupa, mereka akan peringat. Kalau kita lalai, lara, mereka akan tegur. Kalau kita jauh, mereka akan dekatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang sangat penting, seorang sahabat bila mari tanya Nabi SAW tentang bagaimana kedudukan dia di akhirat, Nabi kata, ar-rajulu ma'aman ahabba. Seorang itu akan dibangkit oleh Allah Ta'ala bersama dengan orang yang dia sayang. Kita tengoklah para jemaah sekalian, kita sayang kepada siapa atas dunia ini? Sayang kepada orang-orang yang beriman, kita kata alhamdulillah nikmat. Sayang kepada orang yang tidak beriman, jumpalah kita dengan mereka. Tapi dalam bab kasih sayang, dalam bab kita nak berkawan, nak berbisnes, nak hidup atas dunia ni, boleh je dengan siapa saja. Kecuali kafir harbi yang menentang Islam secara zahir, secara terang-terangan, maka orang itu tidak boleh kita buat. Yang terakhir, sebab yang keenam, ad-du'a. Hendaklah kita berdoa kepada Allah sentiasa. Doa-doa yang selalu kita ajar, iaitulah doa yang diajar sendiri oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta dalam solat kita tu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian banyak sekali doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ma'thur diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya, ya muqallibal qulub, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kaur, Allahumma ya rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini di antara perkara-perkara yang perlu kita kena buat. Dan sebagai penutup, iaitulah kita lihat beberapa perkara yang sangat berbahaya yang menghalang seorang itu mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, saya sebut secara ringkas, nanti kita sambung dalam huraian yang akan datang insya-Allah taala. Yang pertama kali, dha'ful ma'rifah. Apabila maklumat dia tentang Allah Ta'ala dengan Rasul lemah, tentang agama, maka orang ini akan melalui jalan sukar untuk mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adamul ahliyah,
orang yang tidak dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi ahli kebaikan, maka orang ni wal'iyazubillah, mereka beritahulah apa dia, ceritalah tentang Islam kepada mereka, mereka tak akan terima. Yang ketiga yang kita takut, al-kibru wal hasad, orang sombong dan bersifat hasad dengki dalam jiwa dia, ini cukup berbahaya. Yang keempat, mani'ur riyasah, kerana nak jaga kedudukan, orang ni tak sanggup turun untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, mani'us syahwah wal mal, penyakit mengikut syahwat dan cintakan pada harta dan kedudukan. Ini juga masalah kita, tak akan lepas. Yang keenam, mahabbatul ahli wal aqarib, terlalu sayang kepada keluarga, kepada anak-anak benda, yang menyebabkan kita tak sanggup nak melakukan syariat Allah Ta'ala. Yang ketujuh, mahabbatu daral wal watan, sayang sangat kepada negeri dia ni sampai tak boleh nak berpindah. Yang ke-8, mereka mengatakan kalau kita kembali kepada ajaran Allah dengan Rasul, bermakna kita telah menghina tok nenek kita. Ini biasanya orang-orang bukan Islam. Orang-orang Islam sendiri pun mungkin juga terlibat dalam perkara-perkara yang tertentu. Dalam adat istiadat, ada benda yang tak boleh nak tukar. Yang ke-9, orang-orang yang memang anti kepada Islam, orang ini memang agak sukar, maka kita mengatakan yang terakhir, yang ke-10, iaitulah cara pembesaran dan didikan seorang, dengan siapa dia berkawan. Jadi kita kata ini 10 mawani' ataupun halangan orang ini nak mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah motivasi iman kita pada kali ini. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini memberi peringatan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.